Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini saya akan terangkan mengenai Mount Forex. Selain itu, saya juga akan tunjukkan bagaimana nak apply dalam live trade. Dalam video ini, kita juga akan belajar mengenai SNR, iaitu Support and Resistance. Kita akan gunakan SNR untuk mendapatkan entry yang tepat dan juga bagaimana nak tengok sejauh mana harga akan pergi ataupun level take profit kita. Sebelum tu anda kena belajar mengenai candlestick terlebih dahulu. Ada dua candlestick iaitu bullish dengan bearish candlestick. Perbezaan dia adalah dari segi warna. So kenapa ini hijau, kenapa ini merah? Kerana yang hijau dia open di bawah dan dia close di atas. Contohnya anda gunakan time frame daily. Ia bermaksud dia open dekat sini dan dalam masa 24 jam ataupun 1 hari dia akan turun naik dan bila esoknya dia berhenti di sini. Itu yang dipanggil close. Kalau bearish candlestick pula ianya open di atas dan dia close di bawah. Anda perlu memberi perhatian kepada 3 perkara penting iaitu close, high dan juga low. Ini adalah kunci kepada Mount Forex. Sekali lagi saya terangkan, yang bullish CS open di bawah, close di atas. Yang bearish candle open di atas dan close di bawah. Okey, sekarang kita akan masuk kepada pencarian arah pula. Bila arah katalah naik ataupun buy, kita akan target buy untuk minggu tersebut. Kerana kita akan gunakan time frame weekly. Signal boleh muncul di mana-mana time frame, tetapi yang paling boleh dipercayai ataupun reliable adalah di time frame weekly. Ini adalah contoh yang mudah, iaitu bila ada satu candle bearish candlestick, selagi harga semasa tidak melepasi high, ianya masih lagi bearish. Tetapi bila ada satu bullish candle yang berjaya close di atas high bearish candle tersebut, inilah yang dikatakan munculnya buy signal. So, bila muncul buy signal, kita akan target untuk buy. Ini yang simple. Kalau yang complicated sikit macam ni. So, yang tadi tu hanya melibatkan dua candlestick. Tetapi kalau yang complicated sikit, dia melibatkan beberapa candlestick. Tetapi saya nak anda tengok betul-betul apa yang dikatakan sebagai solid breakout. Anda tengok candlestick 3 minggu ataupun 3 candle weekly ni. Dia tak nampak sangat nak ke mana. Dan kemudian ada satu candle yang berjaya melepasi kawasan tertinggi sebelumnya. Sebelum tu dekat sini, sini dan sini. Ini paling tinggi. Bearish candle ke, bullish candle ke, tak kisah. Mana-mana warna pun tak kisah. Tetapi yang penting adalah bila ada satu arah yang jelas. Iaitu satu candle yang berjaya melepasi high di situ. Jadi bila dalam keadaan yang macam ni ataupun yang kedua ni, inilah yang dikatakan buy signal. Jadi untuk minggu tersebut, kita akan target untuk buy sahaja. Signal buy ini akan menjadi terbatal sekiranya pada minggu semasa adanya satu candlestick yang berjaya menewaskan bullish candle tersebut. Sebagai contoh, ada satu candle macam ni yang telah pun menelan sehingga bawah daripada low bullish candle tersebut. Bila berlakunya situasi ini, inilah yang dikatakan bullish signal tersebut telah pun invalid. Jadi pada minggu seterusnya anda akan target untuk sell pula. So tiada magic ataupun holy grail dalam trading. Ada minggu ataupun ada ketikanya kita punya strategi tu tak menjadi. So kat sini kita akan loss, tapi minggu hadapannya kalau kita sell mungkin kita boleh cover balik loss tersebut. Yang ini pula adalah signal untuk sell ataupun arah nak turun. So bila tengok candle semasa melepasi low candle sebelumnya, seeloknya dia dua warna yang berlainan. Tapi kalau dia dalam satu jajaran yang panjang ataupun ini dipanggil sideways, so tidak ada arah jelas harga nak ke mana. Bila ada satu candle yang jelas melepasi low, jadi ini adalah sell signal. Sama juga seperti buy signal tadi, jika sell signal telah ditelan oleh bullish candle, dia akan menjadi invalid. Alright? Jadi bila signal dah ada, apa yang perlu anda buat adalah anda hanya perlu setia kepada signal tersebut sahaja. Bila kita trade menggunakan time frame weekly, ia time frame yang berjangka panjang. Jadi tidak semestinya dia akan terus turun. Selalunya dia akan rawan arah dulu. Macam contoh katalah ni sell signal.
Selalunya dia akan naik dulu sikit sebelum dia turun balik. So macam mana nak entry? Cara paling mudah ialah anda akan entry di separuh body. Maksud saya, bila berlakunya satu buy signal, kita akan target harga untuk turun dulu at least sampai separuh body sebelum dia menyambung kenaikan dia. Macam ni. So kita target dia retrace dulu sampai lebih kurang separuh body baru kita buy. Jarang harga terus naik. Memang jarang. Dan kalau dia terus naik, saya akan biar dan cari signal yang lain. Most of the time harga akan retrace dulu. Kalau sell pula sama juga. Kita biarkan dia naik dulu. Lepas tu baru kita target untuk sell. Macam ni. So dalam live trade nanti saya akan tunjukkan macam mana dan apa yang saya maksudkan. Ini adalah cara entry yang paling basic. Tetapi kalau anda nak cara entry yang lebih baik dan sistematik, anda kena gunakan SNR. Itu saya akan tunjukkan dalam real chart nanti. Sekali lagi saya ingin tekankan kepentingan close ni kepada anda, iaitu anda kena tunggu sampai candle berhenti bergerak baru anda boleh buat tafsiran ataupun mencari signal. Kalau anda tengok weekly pada hari Rabu misalnya, dia masih lagi bergerak-gerak. So anda tak nampak dekat mana dia akan berhenti. Kalau signal weekly, anda kena tunggu hujung minggu dia dah close, baru anda boleh tengok arah untuk minggu hadapan. Kalau anda nak gunakan Mount 4X di time frame daily, anda kena tunggu waktu pagi bila dia dah close, baru anda boleh cari signal. So semasa dia bergerak-gerak tu, jangan cari lagi sebab dia belum close. So close ni benda yang sangat penting. Macam contoh dekat sini katalah harga tengah naik. Anda tengok dia dah lepas tapi belum close. Jadi tengok dia turun balik. So itu yang banyak berlaku pada trader iaitu dia entry terlalu awal. Sebab dia ingat bila naik sini belum close dia dah buy dulu. Jadi tengok dia turun balik tinggal shadow saja. Faham ya? So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok macam mana nak apply Mount 4X plus SNR dalam live trading. Okay? Kalau anda lihat di time frame weekly USD JPY sudah pun muncul signal buy ataupun apa yang Sifu gelarkan sebagai ikan segar. Ini ada bullish dan bearish candle, dua bearish candle sebelumnya telah pun dibatalkan ataupun ditewaskan oleh bullish candlestick ini. So kalau ikutkan swing terakhir dia dekat sini, high ni, dan harga telah pun berjaya close di atas point di sini. Jadi signal kita untuk minggu ni adalah buy sahaja. Selagi harga tak turun macam ni, okay, katakan harga turun minggu ni dan close di bawah daripada low bullish candle ni, barulah signal ni terbatal. Selagi dia belum close di bawah low tersebut, anda masih lagi akan target buy sahaja. So persoalannya dekat mana nak target sharp entry. Katakan kita mulakan dengan time frame weekly. Anda tukar ke line chart dan anda cari di mana ada U-turn, di situlah kemungkinan harga boleh membuat reversal. Contohnya saya letak satu dekat sini. Kita kurangkan ketebalan dia. Mungkin yang ketiga. Tukar warna. Okay, ini saya letak dekat point sini. Satu lagi ada dekat bawah dia sikit, dekat sini. Jadi di dua point ni mungkin price membuat reversal. Saya akan adjust dia genapkan ke 50. Sebab saya suka genap ke 5 pip terdekat. Lepas dah letak, tukar candlestick. Jadi ada kemungkinan harga turun dulu sampai dekat kawasan ni. Iaitu kawasan support sebelum dia naik balik. Kalau anda tanya saya boleh tak nak sell dulu. Makan dalam berapa? 50 pips ke 80 pips ni. Boleh tapi anda kena tengok dekat daily. Pattern dia macam mana. Kalau dia ada tanda-tanda nak turun, barulah anda boleh sell. Kalau tak ada, lebih baik anda tunggu saja. Okay, ni untuk SNR di weekly. Kalau anda tengok di daily, anda akan nampak poin-poin yang lain juga. Iaitu dekat sini, sini, sini. Okay, dekat sini pun ada. So, saya akan gunakan garisan berwarna lain pula. Saya akan gunakan pink.
Dan visualization, make sure tukar supaya tak confuse. Saya akan letak di daily saja. Kalau anda tak tahu nak copy macam mana, tekan butang CTRL dan drag. Jadi yang kuning adalah SNR weekly. Line pink adalah SNR daily. Tukar ke candlestick balik dan anda nampak inilah kawasan-kawasan berpotensi untuk harga buat reversal. Ini adalah garisan weekly tadi. Daily tak nampak sebab saya dah disable dekat visualization. Dia cuma nak bagi tahu dekat H4 ni anda akan nampak juga U-turn yang lain. Okay, saya enable dulu. Cuba kita tunjukkan time frame H4 sahaja. So kalau anda tengok H4 biasanya dah dilalui oleh SNR daily tadi. So potensi dia dekat situ. Kalau anda pandai trend line, bolehlah lukis trend line macam ni. So kalau anda lukis trend line, anda boleh tengok persilangan point trend line dengan SNR. So mana yang paling berpotensi? Mungkin dekat sini. 111.63. Jadi macam mana pun kita berbalik kepada Mount 4X tadi. Selagi harga tak melepasi low, kita masih lagi target buy. Katakan anda terus buy kat sini. Okay, katakan saya terus buy manual. Stop loss tak letak lah sebab Mount 4X tak pakai stop loss. Kalau dia turun sampai bawah ni, dah 90 pip floating loss. So adakah anda sanggup untuk tengok benda tu? Kalau anda tak sanggup, anda nak tak nak kena sabar. Anda kena sabarlah, tunggu untuk berlaku reversal dekat line yang kita dah tanda tadi tu. So ini adalah untuk kita dapatkan entry yang lebih tepat dan kurang reversal. Kalau nak tajam lagi, macam yang Sifu aja, kita kena tukar time frame M15 ni. Zoom out dia sikit. Katalah dia turun sampai dekat level kita target tu. Tunggu kat M15 dan tunggulah chart pattern yang seiring dengan arah kita nak trade. So katalah dia dah turun. Contoh je lah dia turun sampai bawah ni. Lepas tu berlakunya double top. So itu sebagai tanda awal yang harga nak reverse dari sini dan itulah yang dipanggil sebagai Mount 4X. Iaitu kita filter sampai ke time frame yang sekecil mungkin M15 untuk pemulaan entry yang paling minimum reversalnya. So video ni saya akan rakam untuk tempoh sampai hujung minggu untuk menunjukkan macam mana dia bergerak. Jangkaan kita ialah dia nak naik. Tapi di mana kita nak entry tu nanti kita sama-sama monitor kat mana dia betul-betul reverse dan adakah betul dia reverse dekat salah satu line yang kita tanda ni. Jadi dari semasa ke semasa saya akan update macam mana pun satu entry dah masuk iaitu entry yang sebab kita tak tahu harga reverse ke tak. Jadi kita masuk dia dulu sebagai kawalan lah. Jadi nanti saya dari semasa ke semasa saya akan update. Pagi ini 18 September 2018. Sekarang hampir pukul 10 pagi. Ini adalah hasil trade sebelum ini. Masih lagi floating. Inilah yang berlaku kalau entry anda terlalu awal. Kalau kita tengok di weekly nampaknya harga turun dan hampir mencecah 111.50. Tapi lepas tu dia naik balik. Cuba kita tengok di daily. Nampak tak? Dia melalui dua line SNR ni ataupun support. First dia tembus. Dan kemudian yang second ni dia touch sebelum dia pergi. Katalah anda buy kat sini Kata first entry kat atas, second entry kat sini, third entry dekat sini. Anda dapat dalam 30 pips. Tapi tu tak boleh sebab kita kena tambah position bila position yang pertama dah lock. Buat masa ni belum lock lagi. Okey, sekian sahaja update buat masa ni. Terima kasih. Ya, itu dia hari ini 19 September 2018. Nampaknya harga sudah pun mengikut arah weekly. Nampak tak? Dia retrace hampir sampai ke line SNR yang kita tanda sebelumnya. Dan sekarang lebih kurang separuh body lah kan. Jadi lepas tu dia naik atas. Kalau kita tengok daily nampak tak? Ngam-ngam dia sampai dekat
1.63 ni, 111.63 yang kita tanda terlebih awal, lepas tu baru dia naik. Siapa yang entry situ dah pun dapat 80 lebih pips. Wow. Kalau anda nak tangkap sharp M3 macam mana? Okey, cuba kita tengok dekat sini apa yang berlaku. Cubalah tengok sebab kita nak tahu apa yang terjadi kat sini yang tiba-tiba dia bertukar arah. So kalau anda tengok time frame lebih kecil, anda boleh nampak berlakunya bullish engulfing di sini. Kalau anda belajar candlestick pattern, bila berlaku bullish engulfing iaitu bullish candle telan bearish candle, ia merupakan satu signal buy. Dan sebenarnya ia juga adalah signal mount forex di mana bullish candle dah telan bearish candle, tapi ianya di time frame H4. So bila weekly dah signal buy, di H4 pun signal buy, jadi itulah masanya kita boleh entry buy. Kalau anda nak tajamkan lagi, anda boleh tengok ke time frame H1. So kalau dekat sini formation dia kompleks sikit, iaitu bullish hidden engulfing, 2 candle telan, 1 bearish candle ni. So nak refine lagi boleh tengok di time frame M15. So apa yang berlaku? Adanya bullish pin bar dekat sini. Tapi time frame M15 ni dia lebih mencabar sebab banyak false signal. So kalau tengok kat sini, ini boleh dikatakan mount forex lah, iaitu inverse head and shoulder. Okay, ini left shoulder, ini head, dan bila harga retrace balik ke kawasan right shoulder ni, target area buy, so anda buy kat sini, harga naik sampai berapa banyak ni? Tak banyak, 70 pips je. So setakat hari Rabu, harga dah pun mengikut arah weekly. So itulah cara untuk trade mount forex yang dikombinasikan dengan ilmu SNR. Harga tak sampai kat bawah-bawah ni, jadi besar kemungkinan harga akan meneruskan kenaikan dia, kerana sini pun adalah satu signal buy ikut mount forex tapi di time frame daily. So kalau katalah anda dah buy macam ni 36 pips floating profit, inilah yang anda akan lock. So modify or delete. Macam mana nak lock? Anda ambil entry price anda dan kemudian tambahkan 1 pip. Maknanya kalau harga reverse, harga tiba-tiba turun, so anda akan dapat 1 pip. Ini yang dipanggil guaranteed profit in forex trading. So anda dah lock, apa jadi sekalipun 1 pip tu tetap anda akan dapat. Kalau nak lebih macam 10 pip contohnya, sekarang belum boleh sebab baru 36 pip. Kalau dah 50 pip tu bolehlah lock 10 pips. Kalau anda nak lock 10 pips profit, anda akan lock di 112.11. Kalau harga reverse, anda akan dapat 10 pip. Confirm dapat. Melainkan berlaku slippage. Tapi jarang berlaku lah. Kat sini dengan bawah ni saya tak sempat nak entry sebab saya sibuk. Macam mana pun, at least ada satu entry lah nak tunjuk macam mana mount forex ni bergerak dan macam mana nak target untuk dapat entry yang paling tepat. Now saya nak tunjuk kepada anda kat mana adakah potential target profit. Sama juga, tadi kita gunakan line SNR untuk cari entry. Sekarang kita akan guna untuk cari TP pula. Misalnya dekat sini. Dekat sini boleh letak tapi harga dah memang kat situ. Warna kelabu tu harga semasa lah. 112.37. Dan dekat mana? Okey, atas sekali. Yang ni saya dah letak line. Sini saya dah letak line. Dan dekat atas ni dah pun dilalui oleh garisan big round number 113.00. Jadi saya tak perlu letak lah. So inilah dia anda punya potensi target profit. Sama ada di sini ataupun di sini. Berdasarkan formation sini ada kemungkinan yang pertama ni sampai, yang kedua ni anda tengok dekat sini dulu. Adakah di sini dia reverse ataupun dia tembus. Kalau tembus boleh sampai. Kalau tak, mungkin dia turun dulu, pergi bawah sikit sebelum dia pergi balik. So dari segi entry kira dah selamat, kita dah lock. Jadi apa yang berlaku sebenarnya kita pun dah tak kisah, betul tak? Sebab kita tahu kita dah selamat. Kalau loss pun kita tetap dapat 1 pip dan ia tidak akan menghakis modal kita. Jadi saya akan sambung video ni lagi untuk lihat sejauh mana harga pergi. Sambungan video Mount Forex hari ini 22 September 2018 sudah pun berakhirnya minggu ini dan anda perhatikan memang cantik harga seperti mengikut apa yang kita jangkakan
So harga membuat retracement kat sini. Yang position yang tadi saya dah close. Tapi cuba kita perhatikan, nampak tak yang saya marking SNR record point dekat sini. Harga memang cantik sampai dekat sini. Dan almost sampai dekat next resistance yang juga merupakan BRN 113 ni. Hampirlah lagi 14 pip kalau tak silap saya. Jadi high dia 112.87. Maknanya lagi 13 pip sahaja nak sampai dekat atas tu. Sekarang kita tengok pula time frame weekly. So kalau tengok weekly, nampak tak? Mula-mula kita nampak signal macam ni kan. Kita nampak dia bullish candle macam ni. Mount 4X punya signal. So kita akan target harga turun dulu. Lepas tu baru dia sambung naik. Kalau kita terus buy, mungkin floating loss dulu. So apa yang berlaku? Boleh guna step by step. Kalau buat backtesting nak gerakkan satu persatu candlestick macam ni. Tak perlu pakai mouse. Jadi nampak tak harga meneruskan kenaikan dia. Tapi sebelum tu dia turun dulu. So kalau dia turun, maknanya kalau anda terus buy, anda floating dalam 40 pips. Sebelum dia naik atas dalam 80 pips. Tapi kalau anda tahu SNR, macam yang saya tunjukkan dalam video ni, mungkin anda tunggu dia sampai kat sini, terus anda buy. So anda dapat sharp entry. Jadi entry anda tu profit dia lagi banyak. Sampai 120 pips kat sini. So step by step saya dah tunjuklah macam mana nak combine SNR dengan Mount 4X di semua time frame yang saya dah tunjukkan dalam video ni. Anda boleh ulang banyak kali lah untuk dapatkan kefahaman, alright? Jadi kesimpulannya sebagai menutup video ni, mula-mula tengok signal Mount 4X di time frame weekly. Lepas tu boleh cari SNR dekat weekly dulu guna line chart. Kemudian cari SNR di kawasan daily pula. Kalau nak tajamkan lagi, boleh pergi ke time frame yang lebih kecil. So yang ni semua adalah daily. Always guna line chart kalau tak nampak SNR point. Kalau dah biasa pakai mata kasar kan, boleh nampak lah dekat sini dia bertukar arah. Mana yang bertukar arah tu, itulah SNR. So dekat sini pun ada berlaku U-turn. So inilah yang kita marking dekat sini tadi. Iaitu harga bertukar arah kat sini kita letak satu line. Dan harga nampaknya U-turn dari situ. Dia tak sampai yang bawah. Yang bawah ni tak payah lukis SNR sebab harga dah terlalu jauh. Kalau anda lukis nanti chart anda jadi berserabut. Dan jangan lupa gunakan fungsi visualization untuk tunjukkan line tu di time frame tertentu saja dan bukan di semua time frame. Kecuali BRN. BRN kita nak nampak di semua time frame. Okay, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Silakan share video ini jika tuannya mengizinkan, iaitu Syifu Fazrin lah. Alright, terima kasih.